اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فتح لنا يا الله وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم ومفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para muhibbin rahimakumullah, segala puji bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci daripada sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala mengkehendaki memilih kita pada saat dan ketika ini dengan diberi taufik oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk kita melangkahkan kaki dan menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi rezeki taufik kepada mana-mana hamba yang Dia kehendak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha berkuasa untuk tidak memberi taufik kepada mana-mana hamba yang tertentu. Oleh yang demikian, wajiblah kita mensyukuri, merasakan diri kita sangat-sangat bertuah yang mendapat ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di dalam majlis yang sangat mulia, yang sangat-sangat diredai oleh Allah, majlis yang sangat digemari oleh para nabi, para rasul, para awliya illahi sholihin. Tiba-tiba kita hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat ini turut dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemurahan Allah. Seandainya Allah Ta'ala itu memiliki sifat seperti mana sifat makhluk, sudah tentu saya dan tuan-tuan ini tak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tetamu-tetamu Dia. Kenapa? Kerana kita banyak melanggar perintah Allah, kerana kita banyak mengabaikan kewajipan yang disuruh oleh Allah, kerana kita banyak melakukan kemaksiatan, kita banyak menderhakai Allah. Maka dengan sebab itu, seandainya Allah Ta'ala itu bersifat seperti sifat makhluk, kasih sayangnya seperti makhluk, pemurahnya seperti makhluk, sudah tentu kita takkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah, kita manusia, kita akan menjemput orang-orang tertentu ke majlis kita.
Seandainya kita membuat majlis, kita akan menjemput orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang tidak bermusuh dengan kita. Kalau kita buat majlis, kita akan menjemput orang-orang yang tidak ada bermusuhan dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kata ulama, apabila kita melakukan dosa maksiat, ini perbuatan musuh Allah. Tapi wujud sifat kasih sayang dan kemurahan Allah Ta'ala itu tidak seperti sifat makhluk. Jadi kita mendapat rahmat daripada Allah, daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita banyak melawan perintah Allah, Allah masih menjemput kita menjadi tetamu-tetamu, yang mana Allah Ta'ala akan memberi petunjuknya, keampunannya, keredaannya, dinaikkan pangkat dan darjatnya, diberi pahala dan kebajikan, diampunkan dosa-dosa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita memperolehi nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan nikmat ini, sehinggalah kita mati, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita. Kita datang ngaji, kita mendengar kerana Allah. Kerana Allah memerintahkan hamba-hambanya menuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Jadi betulkan niat kita belajar kerana Allah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala kelemahan, kesilapan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam tingkah laku kita dalam perjalanan melakukan ibadah, agar dapat kita berusaha memperbaikinya secepat mungkin, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sambungan kitab kita malam ini insya-Allah kitab Minhajul Abidin, muka surat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Perenggan bawah. Engkau lihat, kata al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, engkau lihat seseorang lelaki yang qari. Makna lelaki yang qari ini lelaki yang alim. Engkau lihat keadaan kelakuan seorang lelaki yang qari. Qari di sini bukan bermaksud qari'ah. Maksud qari bukan maksud qari'ah membaca tanding Quran itu bukan. Ini qari dengan makna orang alim. Jadi kau melihat keadaan orang alim, bila dia belajar, bila dia mengaji, dia jadi alim, dia jadi pandai. Lawannya jahil. Kalau kita tak belajar, tak mengaji, kita duduk dalam jahil. Kalau kita mengaji, kita belajar, selalu mendengar, kita alim, kita akan tahu. Alim tu mana orang yang tahu, orang yang pandai. Jadi kau tengok orang yang alim, laki-laki yang alim, yang qari mana yang alim, panjang cita-citanya. Kadang-kadang di antara sifat yang ada dalam diri orang alim ni, panjang angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan? Merasa lambat mati. Merasa lambat mati.
merasa banyak ruang dan peluang untuk melakukan amal soleh. Kita rasa banyak lagi kesempatan untuk kita perbaiki diri kita. Kita merasakan kita banyak lagi kesempatan untuk perbaiki diri kita. Itu maksud panjang cita-citanya. Padahal ia qari tadi membilangkan dia akan niat yang kebajikan. Jadi dia mengingat, dia menganggap, dia beranggapan bahawasanya dengan panjang angan-angan itu suatu perkara yang baik. Maka dijatuhkan dia qari, yakni orang alim tadi, di dalam segan, yakni malas. Jadi apabila ada di dalam diri orang alim tadi penyakit panjang angan-angan, merasakan banyak ruang dan peluang untuk melakukan amal soleh, maka dijatuhkan dia alim tadi, abid tadi ataupun qari tadi di dalam segan, yakni malah beribadat. Jadi malah nak ibadat, nantilah dulu, nantilah dulu nak baca wirid, nantilah dulu nak baca Quran, nantilah dulu nak solat sunat dan sebagainya. Itu di antara fitnah ataupun di antara perkara yang tidak baik yang akan diperolehi oleh mana-mana hamba Allah, sama ada qari ataupun tidak, sama ada orang alim ataupun orang awam seperti kita ni. Apabila di dalam diri kita ada penyakit panjang cita-cita, panjang angan-angan, merasakan banyak lagi ruang dan peluang untuk melakukan amal soleh, kita merasakan kita lambat lagi mati, inilah di antara punca kita malas melakukan ibadat. Malas nak buat, nantilah, tangguhlah, besoklah begitu. Kenapa tu? Kerana kita beranggapan bahasanya kita banyak lagi peluang, besoklah buat baik, besoklah sembahyang sunat, besoklah baca Quran, besoklah. Apa sahaja kebaikan akan ditangguh-tangguhkan. Tidak sama seperti orang yang pendek angan-angan. Pendek angan-angan, merasa nak mati dah, merasa hidup tak panjang dah. Walaupun dia muda, walaupun dia tidak ada sebarang jenis sakit pada tubuh badan dia yang zahir, dia merasakan dirinya tidak banyak peluang untuk melakukan amal soleh. Maka orang yang di dalam hatinya ada sifat mahmudah, sifat terpuji ini, iaitu pendek angan-angan, dia akan bersegera melakukan amal soleh. Dia akan cepat-cepat buat amal kebajikan. Dia tak nak tangguh-tangguh, dia tak nak simpan-simpan, sebab dia merasakan barangkali dia tidak banyak dah kesempatan nak buat baik. Jadi dia akan usaha membuat kebaikan, dia akan usaha secepat mungkin membuang perkara-perkara kemaksiatan zahir ataupun batin, kerana dia merasakan kematian itu dah hampir. Dia takut seandainya dia menangguh-nangguhkan, nanti mati dia dalam kerugian, matinya dalam kemaksiatan, mati dalam keadaan membawa hati yang masih lagi bergelumang dengan penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menangguh-nangguhkan untuk memaafkan orang lain, contoh, menangguh-nangguhkan untuk memaafkan anak isteri kita, sebab kita merasakan banyak masa nanti banyak masa lagi. Tunggulah nanti hari raya, tunggu nanti hari raya lah baru maaf-maaf, baru bermaaf-maafan. Ni lambat lagi raya, ada 4-5 bulan lagi. Biarlah dulu, simpan dendam dulu, nanti raya baru maaf.
Padahal umur kita besok pun belum tentu lagi. Jadi orang yang pendek angan-angan, dia tak akan simpan dendam. Cepat-cepat dia akan memaafkan orang lain. Dia takut mati sebagai pendendam. Dia tak nak mati, dia tak nak menghadap Allah sebagai seorang hamba yang pendendam. Dia tak mahu. Kerana pendendam itu sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah. Maka dijatuhkan dia qari, orang alim tadi, di dalam segan, dalam malas. Padahal dia banyak dah perkara-perkara yang baik dia nampak. Dia dah tahu lah, macam-macam amal kebaikan, macam-macam jenis sembahyang sunat, macam-macam wirid, macam-macam zikir, macam-macam jenis solawat. Dia dah belajar, dia dah alim, maknanya dia dah tahu. Tapi dia tak dapat nak buat. Kenapa? Di antara sebabnya kerana dalam dirinya ada sifat panjang angan-angan, berasa lambat lagi nak mati. Jadi biarlah dulu, nanti buatlah, esok lusa lah baru mula, minggu depan lah baru mula. Dan berlambatan di dalam amal, berlambatan di dalam melakukan ketaatan ataupun ibadah. Jadi rugilah. Rugi bila masa tu berlalu tanpa dilaksanakan ibadat amal soleh, maka masa tu dibuang, masa tu berlalu kosong. Kata ulama, masa ni ibaratnya seperti bekas-bekas yang perlu diisikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Waktu ni dia ibaratnya seperti bekas-bekas bakul-bakul yang berjalan begitu. Jadi kalau bakul-bakul tadi berjalan dalam keadaan tidak diisikan dengan kebajikan, makna bakul tu akan kosong lah. Tak boleh dah kita nak ambil balik bakul yang dah terlepas tadi, nak ambil balik, nak isi dengan kebajikan, tak boleh dah. Kerana masa yang jauh adalah masa yang dah berlalu. Kita takkan jumpa dah sampai bila-bila dah. Kita takkan jumpa dah. Contoh waktu asar tadi, kita takkan jumpa dah waktu asar tadi. Sampai bila-bila kita takkan jumpa dah. Itu. Sebab itu orang-orang soleh, ahlillah, aliyullah, alim ulama tu, para abid, mereka tidak mahu bekasan-bekasan waktu tadi berlalu dengan tanpa diisikan kebajikan. Sebab tu mereka apabila selesai melakukan amal-amal yang wajib, mereka akan berusaha melakukan amal-amal sunat. Dia nak isi bekas-bekas tadi. Solat fardu dah sudah. Lepas tu tak ada apa lagi dah, tak ada dah tuntutan solat fardu lagi dah. Contoh selepas daripada dia sembahyang fardu asar, tak ada lagi dah kewajipan fardu yang lain contohnya. Maka masa tetap berlalu, bekas-bekas tu tetap berlalu. Maka diusahakan supaya masa-masa dia selepas asar tadi contoh terisi dengan pahala juga. Maka diisi wirid, sambil-sambil dia duduk, dia baca wirid, sambil-sambil duduk dia beristighfar, sambil-sambil duduk dia bersolawat, ataupun dia baca kitab, ikutlah. Yang pasti dia tak mahu ada bekas yang berlalu dengan kosong begitu. Itu orang abid, orang yang menghargai masa, orang yang merasakan, yang mengetahui nilai waktu. Nilai waktu. Betul, ada kata-kata hikmah. Dia kata apa? Dia kata apa? Jam kita boleh beli. Jam semahal apa pun boleh beli. Ada orang tu jam tangan dia 10,000, silap-silap 70,000, 50,000 jam tangan dia. Silap-silap ada lebih daripada tu lagi. Jam boleh beli, tapi masa tak boleh. Masa kita tak boleh beli. Masa kita tak boleh beli. Kita nak beli balik masa muda kita. Tak boleh nak beli masa muda kita, boleh tak boleh. Walaupun kita seorang jutawan, bilioner contohnya, kita nak bayar masuk dalam tabung masjid pagi Jumaat, sedekah subuh, mudah-mudahan Allah kembalikan kita ke zaman muda balik. Tak boleh. Tak boleh. Dia akan berlalu begitulah. Jadi kalau sia-sia lah. Tak boleh dah kita nak baiki masa-masa yang lepas, tak boleh nak baiki dah. Yang kita nak baiki masih lagi ada peluang dan ruang nak baiki,
masa yang sedang kita berada di dalamnya, dan semasa yang lagi akan datang. Waktu yang Allah peruntukkan untuk kita. Ada pun masa yang Allah dah peruntukkan untuk kita yang dah berlalu, itu yakin dah. Kita yakin dah. Contohnya kita yakin sekarang, sehingga waktu sejak mula Allah menciptakan kita hinggalah ke saat ini, contohnya kita yakin waktu yang Allah dah bagi kepada kita, contohnya 60 tahun, 35 tahun, 46 tahun contohnya. Ini yang dah pasti. Ada pun waktu yang masih tinggal, yang Allah Ta'ala dah tentukan sedia kala lagi dengan iradahnya untuk diri kita masing-masing ni, tak pasti lagi. Barangkali sehari lagi, barangkali setahun lagi, barangkali sebulan lagi, tak pasti. Yang dah pasti 45 tahun, 46 tahun, 37 tahun, 60 tahun. Itu yang dah pasti, yang kita dah dapat. Ada pun masa yang akan datang ni tak tahu lagi, tak pasti lagi. Minit-minit yang akan datang ni, tak pasti lagi. Tak pasti lagi minit-minit yang akan datang tu. Jadi mereka berusaha mengisikan masa mereka, sebab di dalam hatinya tidak ada penyakit panjang angan-angan. Jadi rugi umur, rugi masa. Engkau lihat akan dia qari ataupun orang abid tadi, kadang-kadang menyegerakan tempat kebajikan. Apa maksudnya menyegerakan tempat kebajikan? Maknanya dia tergopoh gapah di dalam melakukan amal kebaikan. Nak buat amal tu bagus, tapi kalau nak buat amal dengan tergopoh-gopoh, itu tak bagus. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Itu tak. Dan ada kalanya abid tadi tu tergopoh-gopoh, maksudnya di dalam melakukan amal kebajikan. Maknanya dia tak sabar untuk mendapat pangkat darjat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia tak sabar nak mendapat pangkat darjat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka dia menyegerakan ibadat, tergopoh gapah dalam ibadat, maka putus ia daripadanya. Maksudnya hampa daripada memiliki ataupun mendapat apa yang dihajatkan tadi. Kerana apa? Berputus asa. Tak sabar nak jadi orang soleh, tak sabar nak naik darjat tinggi. Maka dia pulunnya ibadat pagi petang siang malam, contohnya. Akhirnya penat, akhirnya letih, akhirnya lesu. Bila dah penat, letih, lesu, jemu, tinggal ibadat, tak buat dah. Tak tak sabar nak banyak pahala Quran, nak banyak pahala baca Quran. Kita pun pulun malam ni kita baca 7-8 juzuk. Tak sabar nak dapat pahala kebajikan yang banyak. Memang baik nak dapat pahala kebajikan banyak, itu memanglah bagus. Tapi bila sikap kita tergopoh-gopoh, tak sabar-sabar nak naik pangkat darjat, kita pulun baca Quran, berjuzuk-juzuk, inilah sekali, dan inilah yang terakhir. Takkan baca dah lepas daripada tu. Kenapa? Penat dah, letih dah, jemu dah. Inilah di antara perangkap nafsu. Inilah di antara jenis-jenis perangkap nafsu. Dia akan membisikkan was-was di dalam hati supaya tergopoh-gopoh untuk mendapatkan kebajikan. Mula-mula tadi perangkap dia apa? Menimbulkan dalam hati perasaan lambat mati. Bila lambat mati, kita akan lengah-lengahkan amal.
nantilah dulu. Dia tak dapat perangkap hamba situ, dia akan bisikkan was-was dalam hati supaya tergopoh-gopoh untuk mendapatkan kebajikan. Kita pun pulun pula dah. Pulun pagi, petang, siang, malam, penat dah, letih dah, jemu dah, tak buat langsung dah, tinggal dah hari. Pulun pagi mengaji, petang mengaji, malam mengaji, contohlah. Pulun mengaji pagi, petang, lepas zuhur kelah, lepas asar kelah, lepas maghrib kelah, lepas isyak kelah, tengah malam ada kelah. Dia pulun, tak sabar nak jadi alim je. Sekerat jalan, penat dah, letih dah, jemu dah, lesu dah, tak mengaji dah sampai bila-bila. Jadi berjaya juga nafsu dan syaitan memerangkap di dalam ibadat tadi. Jadi Imam Ghazali dipesan, orang yang beribadat mesti tahu, mesti kenal, mesti faham bagaimana cara syaitan dan nafsu memerangkap kita. Itu di antara cara, di antara jalan-jalan, di antara jerangkap-jerangkap yang dipasang oleh nafsu dan syaitan, iaitu mana? Yang pertama tadi, di antaranya membisikkan dalam hati kita perasaan lambat lagi mati. Banyak lagi ruang, banyak lagi peluang, muda lagi, sihat lagi, negara aman damai lagi. Tak perlu nak kalut-kalut buat ibadat. Nantilah dulu, berseronok dulu, cari dunia banyak-banyak dulu, supaya nanti senang di hari kemudian. Akhirat nanti dulu, pulun dulu dunia, sebab muda lagi, sebab sihat lagi, sebab aman damai lagi. Pulun harta kekayaan dulu sebanyak-banyaknya, lalu kita akan menangguh-nangguhkan ibadah. Nantilah dulu, biar dulu. Rupanya dah belas tahun kita menangguhkan untuk melakukan amal kebaikan. Belas tahun. Rupa-rupanya dah 10 tahun angan-angan nak mengaji, nak menuntut ilmu fardu ain, tak kesampaian lagi, tak sedar. Masa pula cepat berlalu. Lagi pula kita ni disibukkan dengan memikir tentang urusan dunia kita pagi, celik mata fikir tentang urusan dunia sepanjang hari, fikir tentang rezeki, tentang duit, tentang ini, tentang itu. Nanti nak tidur fikir lagi sampai terlelap, besok fikir lagi. Tak berasa masa tu berlalu. Tak berasa masa tu berlalu, kerana kita ni Zohir kita, tubuh badan kita, dan batin makna hati dan fikiran kita sibuk memikirkan tentang urusan dunia tadi, sehingga kita tak merasakan masa tu dah berlalu sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Rupa-rupanya dah 10 tahun niat kita nak duduk dalam majlis ilmu masih tidak kesampaian lagi. Cara yang kedua, perangkap dia yang kedua, membisikkan was-was dalam hati kita supaya jangan berlengah-lengah buat ibadat. Maknanya kalau nak buat segera, buat cepat-cepat, buat banyak-banyak, supaya cepat dan segera naik pangkat dan darjat engkau di sisi Allah. Lalu kita pun pulurlah ibadat. Tak berehat, tak makan, tak minum, pulun pagi, petang, siang, malam, baca Quran 7-8 juzuk sehari. Lepas tu 2-3 hari je lah. Itu penat dah, tinggal dah. Nanti Ramadan tahun depan baru baca balik. Ramadan tahun depan baru baca balik. Mujur ada Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, tak ada dah kita pegang Quran. Jadi dia jadi penat, ataupun dia target, dia letak target. Aku target bulan ni aku akan jadi orang yang istiqamah boleh solat tahajud. Dia target, dia pasang target.
maka dipulun cukup bulan tak dapat juga, putus asa dia, malah dah target dah, dah bersungguh pulun, dah usaha begini begitu, tak dapat, tak sampai target, letih dah, malah dah, nantilah lain kali lah. Nampak tu. Jadi jangan bersegera, jangan gopoh maksudnya. Jangan gopoh. Nak buat baik tu bagus, tapi jangan tergopoh-gopoh. Jangan tak sabar-sabar. Yang menuntut ilmu pun jangan tak sabar-sabar nak alim. Jangan tak sabar-sabar nak jadi alim. Itu yang lompat kelas tu fardu ain, tak nak belajar, nak mengaji yang fardu kifayah. Tak sabar-sabar nak ambil tahu tentang tafsir Quran, tafsir hadis. Tak sabar-sabar nak belajar tentang 4 mazhab. Tiba-tiba yang fardu ainnya ditinggalkan. Tauhidnya tak belajar, tasawufnya tak belajar, tajwidnya tak mengaji, fiqhnya tak mengaji yang asas-asas. Terus nak lompat kelas. Kenapa tu? Sifat gopoh dalam hati daripada nafsu dan syaitan. Jadi terperangkaplah juga hamba tadi, terpedaya juga. Jadi jangan gopoh. Ngaji fardu ain dulu, fahamkan betul-betul akidah dulu. Sebab itulah di antara sifat ataupun asbab ramai orang awam kita ni terpedaya dengan pahaman yang pelik-pelik. Kerana apa? Gopoh. Tak sabar-sabar nak ngaji tafsir, tak sabar-sabar nak ngaji hadis. Akidah ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu ke mana hala. Yang dikatakan i'tiqad ahli sunnah bagaimana? Sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah pun kita tak tahu lagi. Sedangkan perkara itu wajib. Akhirnya dengan sebab kita tak tahu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, nak lompat kelas, tak sabar-sabar nak mengaji yang fardu kifayah, akhirnya kita terpedaya, terpesona dengan guru-guru Quran dan tafsir yang menyalahi dengan akidah ahli sunnah. Mulalah dia pun percaya, termakan pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan duduk di atas arasy. Sebab apa tu dia boleh terima tu? Kerana lompat kelas tadi. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang asas, yang dasar dia tak tahu. Dia ditinggalkan, dia tak nak ambil tahu. Sehingga dia tidak boleh membezakan mana akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah yang lain. Dia tak boleh beza. Sebab pelajaran penting tadi ditinggalkan. Faham tak? Ni banyak ni berlaku di kalangan orang awam kita. Banyak berlaku. Sifat 20 tak nak mengaji. Heboh nak pergi kejar tafsir. Heboh nak pergi kejar hadis. Akibatnya bila orang yang mengajar tafsir hadis tadi akidahnya akidah Wahabiyah, mengajak umat percaya Tuhan itu bertempat di atas langit, duduk di atas langit, ada kala turun naik langit, kita pun termakan, kita pun terpedaya, kita pun terikut. Sebab akidah yang asas tadi kita dah tinggalkan. Ni banyak berlaku ni. Ulama pesan tak nak ikut, Tok Guru cakap tak nak percaya, berasa lebih alim daripada Tok Guru. Tok Guru kata jangan, mengaji dulu fardu ain. Apa salahnya nak pergi dengar-dengar je. Akhirnya dah kena penyakit dah. I'tiqad Tuhan duduk atas langit. Sambil-sambil doa, sambil i'tiqad Tuhan yang duduk atas langit ni sedang dengar doa kita. Na'udzubillah. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sifat 20 tak nak belajar. Darjah 1 tak nak masuk, nak naik darjah 6. Akhirnya siapa yang rosak? Kita yang rosak. Amalan kita yang rosak. Apa jadi dengan sembahyang, puasa dan sebagainya seandainya akidah kita tu menyimpang ke jalan yang lain? Bukan dapat kebaikan, tuan-tuan.
dapat kebinasaan. Dapat kebinasaan. Lebih-lebih lagi kalau akidah ni tadi telah disesatkan, mengiktikadkan Tuhan itu seolah-olah seperti makhluk sifat dia. Habislah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati-hatilah, jangan gopoh. Jangan gopoh-gopoh, tak sabar-sabar nak tahu. Tengok orang kelek kitab tafsir kita pun nak kelek juga. Berasa malu kalau tak pergi ngaji tafsir. Dengan kawan-kawan cerita gimana tafsir, gimana ngaji tafsir, gimana pergi ngaji hadis 40, pergi ngaji hadis ini, pergi ngaji. Betul bang. Apa? Persiapan tak cukup lagi. Bila kita nak pergi ambil ilmu, nak membicarakan tentang kalam Allah, dalam keadaan kita tak ada persiapan lagi, bukan dapat kebaikan, dapat kebinasaan. Tapi ulama' dah pesan, tutup guru kita pesan, kita tak nak dengar, kita tak ada adab dengan guru, kita merasakan kita lebih pandai daripada guru lagi, kita merasakan kita lebih reti nak cari ilmu. Jadi payah nak cari sekarang ni murid-murid yang jujur dengan guru, payah nak cari. Banyak murid yang berlakon-lakon sahaja. Hatinya tak jujur, hatinya tidak yakin yang guru tu boleh membimbing dia. Dengan sebab itu nasihat guru tadi, yang guru kata jangan, dia tak peduli. Sebab apa? Dia tak yakin dengan guru yang mana guru ni boleh membimbing dia. Sebab tu nasihat guru dia tak pakai, dia tak nak pakai. Dalam diam-diam dia pergi. Dalam diam-diam dia pergi. Akhirnya terikut, akhirnya terpedaya. Lepas tu tanya, kenapa pula dikatakan salah? Kenapa dikatakan salah orang ni? Kenapa tak boleh pergi kuliah dia? Macam mana kita nak terangkan kepada kamu sedangkan kamu tak tahu asas? Macam mana kita nak terangkan? Dia kata kenapa tak boleh pergi? Salah tang mana? Macam mana kita nak terangkan dalam masa yang begitu singkat? Nak boleh membezakan akidah betul dengan salah ni, kena mengaji betul-betul dulu. Mengaji sifat 20 ni betul-betul, fahamkan betul-betul hukum akal, hukum adat, hukum syarak dan sebagainya. Sifat yang wajib, yang mustahil, yang harum bagi zat Allah apa dia, baru boleh dapat jawapan kenapa salah fahaman tu. Ini dia tidak, dia kata salah kat mana? Kenapa kata salah? Jadi jawapan tu perlukan ilmu, perlukan huraian yang panjang. Kan kita kata tak boleh akidah macam tu menyalahi dengan hukum akal, mustahil. Apa maksud mustahil akal pula? Dah nak tanya tentang situ pula. Macam mana nak terangkan tu? Sebab tu kalau Tok Guru kata jangan, janganlah. Macam budak-budak, anak-anak kita, dia tak tahu, dia tak pandai lagi. Tapi mak bapak tahu bahaya. Mak bapak kata jangan main pisau. Kenapa tak boleh main? Dia tanya. Kenapa tak boleh main? Tak ada apa-apa pun, okey je, seronok je. Jadi payahlah mak bapak nak terangkan tadi sebab anak-anak dia tadi. Jadi kena nak cakap mak bapak kata jangan sudah. Mak bapak kata jangan main. Janganlah tu. Jangan nak buat kerah kepala. Kenapa tak boleh main? Tak luka pun. Dia ada jenis anak murid macam tu. Kenapa tak boleh? Kenapa ustaz tak bagi? Dah macam mana nak terangkan seminit dua? Akhirnya dah luka dah kena tangan dah kodong tangan dah. Nak buat apa? Nak kata apa dah berlaku dah bagi nasihat, degil, dapatlah penyakit. Tok Guru kata jangan. Dalam diam-diam dah termakan pahaman pelik-pelik. Akhirnya dia pun jadi bengong. Yang mana satu beramal ni yang betul ni?
Yang tu kata boleh, yang tu boleh tahlil, yang ni tak boleh tahlil. Yang ni kata sunat talqin, yang ni kata tak payah talqin pula. Yang tu kata boleh doa lepas wirid, lepas sembahyang, boleh doa ramai-ramai. Yang tu pula kata bid'ah pula. Itu dia punya musibah lah tu. Itu musibah lah tu. Nampak tak? Kalau dia tak pergi dengar, dia tak akan jadi bengong. Kalau dia tak pergi dengar, dia tak akan jadi bengong. Dia tetap dengan istiqamah, dengan amalan-amalan yang Tok Guru kita dah pesan. Dia tak akan ada pertikaian, dia tak akan ada kesangsian. Sebab tu Tok Guru kata jangan monyet. Sang kecil kata jangan monyet. Monyet ni degil. Aku nak itu. Makna aku nak pergi juga. Boleh tak? Nak pergi juga. Duk nongeng. Boleh tak? Boleh tak nak pergi? Bukan apa nak pergi dengar-dengar je. Jangan monyet. Alah boleh lah. Tu jenis macam tu. Akhirnya monyet tadi pun masuklah dalam kebun tu. Nampak cili merah-merah berkilat-kilat, dia pun ambilnya 2-3 genggam, masuk dalam mulut dia. Bergasak telinga-telinga dia, berkipas buah pokok tu. Itu cerita apa, Aman? Sang kancil dengan itu bukan buaya tak akan cili. Sang kancil dengan monyet. Jadi kita jangan jadi murid macam monyet tu. Bila Tok Guru kata jangan pergi sebab guru lebih tahu. Guru lebih tahu bagaimana cara-cara mereka memutar belit dan menusukkan jarum-jarum tadi tanpa kalian sedar. Kita tak tahu. Kita murid-murid, kita baru nak belajar, baru nak dengar, baru pegang kitab 2-3 bulan. Tok Guru dia dah banyak tahun mengaji, dia dah banyak pengalaman dah. Tapi anak murid tadi tak nak dengar, pergi juga. Dapat penyakit lah. Dah dia jadi bingung, confused lah yang mana satu ni. Nak baca kunut ke tak nak baca kunut? Dah kau pergi. Itu elok je kau tak ada tangan baca kunut. Itu boleh je kau duduk dalam sah baca wirid sampai habis, sampai selesai. Sejak kau dah pergi dengar, kau pun dah jadi bengong kan. Itu dia kata tak boleh nak doa ramai-ramai. Mana yang lebih tertarik di nafsu kita? Baca doa, baca wirid, ataupun lepas salam bangun terus? Mana yang kita seronok? Seronok yang tadi je. Lepas salam tak payah wirid-wirid, tak payah doa-doa. Itu muafakat dengan nafsu kita. Pahaman yang macam tu muafakat dengan nafsu kita. Maka kita akan memilih pahaman yang macam tu. Tinggallah yang ni. Dah tinggallah. Sebab pahaman-pahaman macam tu lebih menarik minat nafsu kita. Nafsu lebih tertarik. Selama ni duk mengaji, duk apa, Tok Guru kata kena qada sembahyang. Sembahyang sengaja tinggal, sembahyang tak sengaja tinggal, kena qada. Tapi baru ni ada pergi dengar tu, hari tu ustaz yang ngajar tafsir tu, dia kata tak payah qada kalau sengaja tinggal, tak payah katanya qada. Dah bengong kepala otak kita. Dah bengong kepala otak kita. Dah nak qada dengan tak qada, mana lagi seronok? Tak payah qada lah seronok. Dah terikut, nampak tak? Dah terikut, kena lah tu, dah kena santau lah tu. Payah nak berubat tu, ruqyah lah macam mana. Ruqyah lah. Payah nak sembuh dah tu. Nasib je kalau sembuh. Menjemput datang lah, kita duk mengajar tauhid dekat Masjid Putih tu hari Ahad. Kalau free tak ada pekerja, boleh datanglah Ahad, minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima, pukul 9.30 pagi. Baru baca kitab tauhid, pakat-pakat ngaji akidah. Pakat-pakat ngaji akidah. Kalau kita tak nak pergi, sampai-sampai boleh jadi. Mana dia terpesona dengan pahaman yang pelik-pelik. Bila belajar nanti kita sendiri akan tahu perbezaan akidah yang menyalahi dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tak mengaji, kita tak boleh beza. Nanti bila tak boleh beza, kita capai semua, kita ambil, kita pakai, kita guna. Itu akibat daripada apa tadi tu? Penyakit tadi dah tergopoh-gopoh.
menyegerakan pada memperkenankan doa yang soleh, maka barangkali belum lagi sampai ketikanya, maka haramkan yang demikian itu. Maksudnya apa? Tak sabar-sabar nak doa ni dikabulkan oleh Allah. Tak sabar. Bila nak dapat ni? 5 tahun doa-doa tak dapat 5 tahun, 10 tahun dah tak dapat pun ni. Tak sabar-sabar nak dikabulkan oleh Allah permintaan ni. Walhal Allah Maha Kuasa nak bagi apa yang kita nak tu. Hari ni minta, hari ni dapat. Allah Maha Kuasa buat. Silap-silap tak tadah tangan pun Allah boleh bagi. Tapi takut kita yang tak terpikul. Takut kita yang tak terpikul seandainya Allah bagi sesuatu yang belum sampai waktunya. Kita belum matang lagi dalam ibadat contohnya. Hati kita belum cukup bersih lagi. Hati kita masih lagi banyak penyakit lagi. Hati kita masih lagi cintakan dunia lagi. Hati kita masih sukakan puji-pujian lagi. Takut celaan lagi. Tiba-tiba apabila Allah Ta'ala bagi benda yang kita nak tadi, dalam waktu kita tak cukup persiapan, akhirnya kita jadi rosak. Jadi rosak kita. Minta-minta tak sabar nak jadi orang soleh, tak sabar nak jadi orang banyak ibadat, tak sabar nak jadi alim. Allah bagi pandai. Orang lain hafal Quran 5-6 tahun contoh, kita sebulan 2 bulan hafal habis dah. Timbul dalam hati penyakit sombong. Timbul dalam hati penyakit sombong. Oh, hebatnya aku. Tu ujub. Jadi ujub. Jadi ujub. Orang lain hafal 5-6 tahun, kita 2 bulan 3 bulan hafal dah 30 juzuk. Timbul dalam hati kagum dengan kehebatan diri tadi. Maka dosanya sangat-sangatlah besar. Walaupun dia hafal Quran, tapi bila dalam hatinya ada penyakit tu, dosanya lagi besar daripada pahala dia menghafal Quran. Itu sebagai contoh lah. Allah boleh bagi apa yang kita nak tu, Allah boleh bagi segera. Allah boleh bagi. Nak minta kaya, Allah boleh bagi. Berdebuk kaya boleh. Takut nanti garang kita yang jadi rosak, jadi membazir, jadi dah mula buat benda haram, dah mula buang sedara. Boleh jadi. Mana kita tahu benda akan datang. Memang nafsu kata bagus, tapi Allah terlebih mengetahui kelemahan kita apa. Kita tak tahu. Memang nafsu kata bagus, nafsu kata bagus, nafsu kata bagus. Jadi berdoa je, berdoa serta bersangka baik dengan Allah. Doa tadi tu, ingat doa tu ibadat, bukan nak paksa Tuhan bagi. Allah bagi apa yang Dia kehendak. Allah tidak bagi ikut kehendak kita. Ingat tu. Allah bukan bagi ikut kehendak kita, ikut doa kita, bukan. Dia bagi ikut kehendak Dia. Kita nak suruh Allah ikut kehendak kita. Cepatlah, 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 cepatlah. Ini di antara benda-benda yang Imam Ghazali kata yang merosakkan amal. Inilah dia di antara dugaan, cabaran, halangan yang perompak, peragut ibadat. Ini di antaranya. Di antara. Atau menyegerakan pada memperkenankan doa yang soleh. Doa tu bagus, minta benda baik tu bagus, tapi yang tak bagusnya apa? Tak sabar-sabar tu. Tak sabar-sabar nak tu. Maka barangkali belum lagi sampai ketikanya, belum sampai waktu lagi yang sesuai. Tapi kita nak cepat, Allah bagi dalam keadaan kita tak cukup persiapan lagi. Habis kita. Jadi rosak kita. Tak kesampaian nanti kalau. Maka diharamkan yang demikian itu, ataupun diharamkan yang demikian itu dengan makna dia pun berputus asa dari berdoa. Tak nak dah doa. Aku dah 10 tahun minta-minta tak dapat. Malalah mulai hari ni aku tak nak doa dah. Padahal doa itu ibadat. Setiap kali doa dapat pahala.
Dan Allah Ta'ala janji dah dia akan tunaikan, dia akan kabulkan, tapi bukan dalam bentuk yang kita nak. Atau menyegerakan pada mendoa atas seorang dengan kejahatan. Ni satu lagi. Pantang orang buat benda yang tak elok dengan kita, tak lengah-lengah dah, tadah tangan. Ya Allah, jatuhkanlah bala musibah atas diri. Tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar. Ya Allah, kau jatuhkanlah musibah, kau bagilah bala pada sianu-sianu. Tak sabar-sabar kita nak mendoakan yang tak elok untuk orang lain. Akhirnya, seandainya Allah kabulkan doa kita yang tak elok tadi, timbul penyesalan. Timbul penyesalan. Duk marah anak, mati lagi baiklah kau ni. Lebih baik mati lah kau ni. Keluar anak dia pergi kedai mana, keluar sempang, bing, kabul doa. Menyesal. Menyesal. Kecil-kecil tak nak mati dah, besar menyusahkan orang, mati lagi baik. Mati anak. Kena sabar. Jangan gopoh. Pantang orang buat, anak-anak buat tak elok dengan kita, langsung doa yang tak baik untuk anak-anak. Isteri derhaka pada kita, terus doakan yang tak baik untuk isteri. Suami tidak dapat nak menunaikan keinginan kita, terus doa yang jahat-jahat untuk suami. Jangan tiru akhlak Nabi SAW. Nabi mendoakan yang baik-baik. Nabi tak doakan yang tak baik-baik. Nabi kata apa? Wahai Allah, wahai Tuhan, berilah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sesungguhnya mereka tak tahu, ya Allah. Sebab itulah kelakuan dia begitu. Kalau dia tahu, dia tak akan buat jahat. Kalau dia faham, kalau dia tahu, kalau dia dapat taufik, dia takkan buat macam ni. Dia buat macam tu sebab apa? Tak dapat petunjuk daripada Allah. Tak tahu, tak gerti, tak faham. Jadi kita jangan mudah nak doa-doakan yang jahat. Doa yang baik-baik. Orang buat tak baik dengan kita, orang hasad dengki, orang keji, orang umpat kita, doakan dia supaya dia jadi baik. Kalau dia dah memiliki ilmu yang bermanfaat, dia beramal dengan ilmu, dia takkan jadi macam tu. Dia takkan jadi macam tu. Dia jadi macam tu sebab tak dapat taufik daripada Allah. Walaupun dia tahu benda yang dibuat tu kotor, keji, Allah benci, Allah laknat, tapi dia tak dapat taufik. Maka kita doakan. Kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, berilah taufik supaya dia berubah. Berilah taufik, berilah hidayah, bagilah petunjuk, bagilah taufik agar dia berubah menjadi suami yang baik, menjadi isteri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Sepatutnya begitu kalau kita mengaku kita orang baik. Tapi kalau kita sendiri mendoakan yang tak baik, maknanya kita bukan di kalangan orang yang baik. Maka menyesal atas yang demikian itu, menyesal atas yang demikian itu. Atas demikian mana? Mendoakan atas seseorang dengan kejahatan tadi. Jangan. Doa yang baik-baik. Sebab manusia ni dia mustahil boleh buat benda baik kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita tak buat benda macam tu sebab Allah pelihara kita, bukan sebab kita hebat. Kita tak buat dosa maksiat macam tu sebab Allah pelihara kita, bukan sebab kehebatan kita, bukan. Dan satu lagi, itu ujian daripada Allah, nak tengok adakah kita yang tak buat benda-benda macam tu sombong. Jadi jaga perkataan kita. Setiap apa yang kita cakap akan diuji oleh Allah. Bila kita kadang-kadang kita suka caci-caci orang, Allah akan uji. Allah tak uji kita, Allah akan uji anak-anak kita. Kalau Allah tak uji anak-anak kita, cucu cicit kita. Macam mana pula keadaan, macam mana pula perasaan kamu, perasaan kita
Apabila kita diuji dengan ujian yang macam tu dan gagal, macam mana perasaan kita kalau Allah uji anak kita dan anak kita gagal dengan ujian yang sama seperti yang kita keji-keji orang tu? Orang tu jatuh dalam maksiat. Yang disuruh keji maksiat, bukan orang. Yang disuruh benci maksiat, bukan orang. Tapi kita ni dengan orang-orang sekali kita benci. Dengan tuan-tuannya kita hina, kita kaji, kita caci. Yang disuruh benci, yang disuruh jangan redha perbuatan jahat tu. Tapi kita dengan orang-orang, dengan tuan-tuan sekali kita benci. Kita pandang kotor, kita pandang jijik. Jadi salah dah situ. Maka tak mustahil satu masa nanti Allah akan mendatangkan ujian yang sama untuk diri kita. Sebab pada waktu tu kita merasakan hebat, kita rasa hebat, kita rasa kuat, kita rasa kita taat, sehingga kita lupa kita boleh selamat daripada dosa maksiat tu semata-mata perlindungan Allah. Maka oleh kerana kesombongan kita, Allah datangkan ujian yang sama atas kita dan kita gagal. Supaya apa? Allah nak menyedarkan. Makna jangan mudah mencela-cela, menghina orang lah. Kerana kau boleh melakukan kebaikan, ketaatan semata-mata belas kasih sayang Allah sahaja. Hari ini kita boleh duduk dalam surau, sekarang ni tak mustahil esok lusa kita duduk dalam tempat maksiat. Tidak mustahil. Tak mustahil. Malam ni kita pegang botol mineral, tak mustahil esok lusa pegang botol arak. Tak mustahil. Hari ni kita bertutup likuk, menutup aurat, tak mustahil esok lusa kita dedahkan segala aurat kita. Tak mustahil. Jadi jangan sombong. Nabi ajar bila tengok orang macam tu, doakan supaya mendapat taufik hidayah petunjuk. Bukan mencela, bukan menghina. Yang disuruh cela dosa tu, maksiat tu, bukan tuan dia. Takut nanti bila Allah datangkan ujian yang sama pada diri kita, kita tak mampu. Ataupun Allah datangkan ujian yang sama pada anak-anak kita, anak kita tak mampu, gagal, apa kita nak kata pula? Kita nak kata macam mana? Dulu kita dah kata orang, dulu kita dah caci maki orang. Sekarang ni benda tu dilakukan oleh anak kita. Macam mana kita nak cakap pula? Sebab tu hati-hati dengan perkataan kita. Kena takut. Jangan berani sangat. Jangan berani sangat. Jangan berani sangat. Setiap apa yang kita cakap akan diuji oleh Allah, diri kita atau keturunan kita, sebagai balasan daripada Allah. Yang mana kita ni suka mencela, mencaci, menghina orang. Jangan. Kita kena sedar kita ni Allah jaga. Alhamdulillah ya Allah, aku tak buat benda-benda macam tu, anak-anak aku tak buat benda macam tu. Penjagaanmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, semata-mata belas kasih sayangmu ya Allah. Bukan ada apa-apa sebab istimewa dalam diri ni, tidak. Semata-mata penjagaan kau saja ya Allah. Mustahil aku boleh selamat, tak sentuh, tak buat benda-benda macam tu kalau bukan daripada taufik engkau ya Allah. Kena ingat benda macam tu. Kena ingat. Barulah kita takkan caci maki orang. Sebab kita lupa, kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita kuat. Kita yakin seolah-olah kita akan istiqamah duduk dalam kebaikan. Kita yakin, seolah-olah kita yakin untuk masa-masa akan datang kita akan istiqamah duduk dalam ketaatan. Cara kita menghina tu macam kita ni yakin kita istiqamah akan duduk dalam ketaatan sampai bila-bila. Kita yakin seolah-olah anak-anak kita, keturunan kita akan istiqamah membuat amal soleh. Siapa yang bagi jaminan? Tak ada siapa yang bagi jaminan. Tak ada siapa boleh bagi jaminan benda akan datang. Jadi jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Allah, ujian Allah berat.
Tapi Allah uji itu nanti kenapa tu? Nak menyedarkan kesilapan dan kesalahan kita. Allah nak menyedarkan kesilapan dan kesalahan kita. Makna lain kali jangan mudah-mudah mencaci, mencela, menghina orang. Jangan. Sebab kita sama-sama berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Kita pun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia pun sama juga macam itulah. Ni kita boleh dapat duduk dalam surau mendengar ni pun rahmat Allah ni. Esok tak tahu lagi Allah pilih kita ke tidak. Jangan-jangan besok Allah palingkan hati kita jadi sebenci-bencinya dengan majlis ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ni tempat belajar macam-macam. Belajar macam-macam. Belajar daripada pengalaman. Itu maksiat-maksiat yang lalu-lalu yang pernah kita buat tu pengalaman lah tu. Ilmu sebenarnya. Kenapa waktu dulu tu kita tak boleh berubah? Kenapa dulu kita tak boleh nak tutup aurat? Kenapa dulu lagi tak boleh? Kenapa dulu lagi kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu? Kenapa dulu lagi tak boleh? Sebab apa? Tidak dapat pertolongan Allah nak suruh kita rasakan betapa payahnya nak keluar daripada penjara maksiat tadi. Payah nak lepaskan diri daripada penjara maksiat tadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi bila kamu ditolong oleh Allah, dilepaskan daripada penjara maksiat tadi, jangan sombong. Jangan sombong. Orang lain yang sedang duduk dalam maksiat pun begitu juga keadaan dia macam kita satu ketika dulu. Sama juga macam kita. Jadi doakan yang baik-baik, bukan doakan yang buruk. Doa yang baik-baik. Ya Allah bagi taufik, bagi hidayah, ya Allah. Macam tu, itulah sifat kasih sayang sesama Muslim. Islam ni agama yang penuh dengan kasih sayang. Bila kita dapat taufik hidayah, petunjuk, kita nak saudara mara kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita pun dapat taufik hidayah juga. Mudah-mudahan nanti sama-sama dapat melangkah kaki masuk ke syurga Allah. Itu Islam, itu akhlak dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Amin. Seperti barang yang disebut daripada Nabi Allah Nuh, maka menyesal atas yang demikian itu seperti barang yang disebut daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Nuh tu ada cerita mengatakan bahawasanya Nabi Allah Nuh pun menyesal kerana doa dia terhadap umat dia. Kan dia tak sabar dia. La ilahi kafi, la ilahi kafi, la ilahi kafi, la ilahi kafi. Kadang-kadang ya Allah, hapuskanlah semua ni. Tak ada yang nak beriman. Berapa tahun dia dakwah? 3 kata tak? Nabi Nuh berapa? Tak ingat. Berapa orang je yang beriman? Nabi, Rasul. Dia pun diuji juga dalam dakwah dia. Sehingga dia tak datang, ya Allah, ini la ilahi kapi, la ilahi kapi, la ilahi kapi, la ilahi derhaka, hapuskanlah, binasakanlah ya Allah. Allah kabul, habis semua. Ada sebut catat sini, dia kata kononnya baginda Nabi Musa, Nabi Allah Nuh pun menyesal dengan doa dia. Rasa bersalah pula dengan doa tadi. Bila Allah kabulkan, binasa habis umatnya. Tapi tengok banding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi dicela, dimaki, dihina, dibaling dengan najis dan macam-macam. Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam datang untuk menawarkan perkhidmatan supaya dibinasakan orang-orang yang membuat kejahatan kepada Nabi SAW, kerana malaikat Jibril sangat-sangat cintakan Nabi Muhammad SAW. Dia tak sanggup melihat Nabi itu dicela, dimaki, disakiti macam tu. Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam sehingga datang menawarkan diri. Wahai Muhammad, kau nak tak aku hapuskan semua ni? Kalau kau nak, maknanya sekelip mata boleh hancur semua ni yang menyakiti kau ni. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Bahkan Nabi mendoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Tengok,
betapa jauhnya darjat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dengan Rasul yang lain. Itu nak menunjukkan kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Nak tunjukkan kelebihan. Punyalah sabar Nabi. Nabi Nuh tak ada tangan terus. Lahir-lahir melawan, lahir-lahir kafir, lahir-lahir melawan. Buat apa nak simpan macam ni? Kasih habis lah. Nabi kita dah doa, ya Allah bagi petunjuk. Barangkali nanti ada harapan keturunan dia akan datang yang akan beriman. Tengok ke akhlaknya. Kita tak sabar orang buat jahat, khianat dengan kita, terus tak datang, ya Allah tolong haukkanlah diri, ya Allah. Kasih habis keturunan pun jangan tinggal, ya Allah. Punyalah kotor hati kita. Allah Akbar. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, sekalian yang hadir, yang mengikuti, tak lupa ibu bapa kita yang masih ada ataupun yang dah tak ada, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak isteri kita, adik-beradik kita, ipar luai kita, sepupu sebapak kita, orang yang banyak buat baik dengan kita, orang yang banyak tolong kita dalam diam-diam mendoakan kita dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maka mudah-mudahan diampunkan dosa Allah sekaliannya, tidak terkecuali dosa yang terdahulu, dosa yang tersembunyi, dosa yang zahir, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa dalam hati. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu Allah ampunkan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, yang berkah, agar dapat kita gunakan saki baki masa kita untuk menuntut ilmu sungguh-sungguh, beramal, memperbaiki hati kita dan ibadah kita sebagai persiapan untuk mencari bekalan mati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi berkah dengan setiap rezeki yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik, yang mulia-mulia, moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di dalam hati kita doa-doa, hajat-hajat yang tidak baik untuk kita di sisi Allah, moga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tidak mengetahui perkara akan datang, dan dengan berkat majlis ilmu ini juga kita doa minta Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak soleh, anak-anak yang soleh, yang sedang mengaji, yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu. Moga diberi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang menyimpang dengan syariat kita ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan, kemenangan kepada umat Islam di Palestin khususnya. Begitulah juga di tempat-tempat yang lain yang mana orang-orang Islam yang dizolimi, dikhianati oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi kemenangan, mudah-mudahan dihantarkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma al-qudri muthawlaka. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalsan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Boleh. Bismillah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وبعث المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد صلي فرض العشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى على سيدنا الله